Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kurniaan Allah Ta'ala pada kita. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pembacaan dan periwayatan kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sambung bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab pada menyatakan mengagungkan kehormatan orang-orang Islam dan menerangkan hak-hak mereka dan juga bersimpati dan kasih kepada mereka dan merahmati mereka. Jadi insya-Allah kita sambung hadis yang kalau ganti Ba'ahana ni, hadis yang ke 239. Tapi mungkin untuk apa ni asatizah punya kitab 232 kan, 232 insya-Allah. Wabil sanadil mutasili ila al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala qala wa an Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu fi min dhimmatihi fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat subuh, yakni solat subuh secara dalam berjemaah di masjid ataupun secara berjemaah, maka dia dalam zimmah Allah. Yakni maksud zimmah Allah sini menurut syarahan Ibn Allan Al-Dimashq Al-Siddiqi, iaitu dalam keamanan perlindungan Allah dan janji Allah. Maka Nabi SAW sebut yang hadis tu yang bermaksud, maka janganlah sekali-sekali Allah nanti menuntut pada kamu ni sesuatu yang berada dalam zimmahnya, itu perlindungannya. Sebab kerana sesungguhnya barang siapa yang Allah Ta'ala menuntut pada zimmah ni keamanan dia dengan sesuatu, nescaya akan dapat juga. Kemudiannya dia akan mencampakkan, maksudnya yakubbahu ala wajhihi fi nar jahannam, gambaran macam seorang tu kalau pegang kepala dan humbankan, dan telungkupkan kepala dia ke dalam api neraka kan. Jadi Allah SWT akan menelungkupkan kepala dia ke dalam api neraka. Yang ini maksud hadis ni adalah hadis maksudnya kalau seorang tu solat berjemaah, solat subuh berjemaah, maka Allah SWT menjanjikan dia berada di dalam perlindungan Allah. Di mana seseorang tu kalau dia ketua kabilah ataupun ada satu ataupun ketua masyarakat, ketua lah pada satu tempat, kemudiannya ada seseorang tu minta perlindungan dia, diberi perlindungan. Kemudiannya ada seseorang tu buat juga sesuatu kepada orang tersebut, maka sudah tentu akan membawa kepada kemurkaan, kemarahan raja tersebut ataupun ketua tersebut, sebab seorang tu telah mencemari keamanan yang telah diberikan kepada dia. Jadi dia akan cari balik orang tadi, orang yang mengganggu orang yang diberikan keamanan pada dia tadi. Jadi itulah lebih kurang maksudnya. Qala wa 'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja 'an muslimin kurbatan farraja Allahu 'anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang Islam itu adalah saudara orang Islam yang lain. Maka tidak sekali-kali orang Islam tu menzaliminya, ini menzalimi saudaranya, dan tidak akan menyerahkannya, ini menyerahkannya kepada musuh. Dan barang siapa yang berada dalam hajat saudaranya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, maka adalah Allah Ta'ala tu pada hajatnya. Maksudnya barang siapa yang dia melaksanakan, membantu keperluan hajat seseorang saudara dia, maka Allah SWT sendiri akan membantu sekiranya dia pula ada sesuatu hajat ataupun ada satu keperluan.
Dan barang siapa yang me melepaskan kesusahan seorang Muslim, ini maksudnya membantu dia sehingga kan terlepas ataupun selesaikan permasalahan kesulitan yang sedang dihadapi, maka nescaya Allah SWT akan melepaskan daripada dia satu kesusahan, iaitu kesulitan di antara kesulitan, kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menutupi orang Islam, maksudnya tutup aib dia, dia tahu kalau saudara dia ada buat sesuatu yang memalukan ataupun benda yang tak elok, tapi dia tak hebahkan, dia sembunyi, dia tutup aib saudara itu, nescaya Allah SWT akan tutupnya pada hari kiamat kan, daripada pada hari kiamat, maka Allah Ta'ala tidak akan buka kan aib dia, perbuatan yang dia buat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam itu adalah saudara orang Islam yang lain. Dia sekali-kali tidak akan mengkhianatinya. Ini orang Islam itu sepatutnya tidak mengkhianati orang Islam saudaranya dan tidak membohongi dia dan tidak membiarkan dia. La yakhdhuluhu khidlan dalam bahasa Arab, maksudnya bila saudara kita tu dalam satu kesusahan ataupun diserang apa semua, kita biar tinggalkan dia. Itu masuk khidlan. Jadi dia tidak akan tinggalkan ketika saudara tu dalam kesusahan ataupun ketika diserang. Kulul muslimi, setiap orang Islam di atas orang Islam lain adalah haram. Maksudnya setiap orang Islam tu haram membuat sesuatu perkara yang tidak elok pada saudara yang lain Islam. Iaitu kemudian Nabi SAW terangkan kan, di posisi atau bayan kan, airduhu wa maluhu wa damuhu, iaitu maruahnya, hartanya dan darahnya. Maksudnya haram kita macam membuka aib saudara kita tu. Jadi sebab airduhu dia haram. Jadi maruah dia tu ada kehormatan. Dan hartanya, tak boleh mengambil harta dia sesuka hati tanpa hak. Dan darahnya, ini numpahkan darahnya. At-taqwa hahuna, dan taqwa tu di sini. Dalam riwayat fa asyara ila sadrihi, Nabi SAW tunjuk di dadanya 3 kali. Taqwa itu di sini. Bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah seseorang itu daripada kejahatan. Maksud cukuplah satu benda ni kira sebagai satu kejahatan bila mana dia menghina saudaranya Muslim, an yahqira akhahu Muslim. Kata bihasbi mri'in minasyarri, maksud dia cukuplah benda ni sebenarnya satu kejahatan yang besar, iaitu bila mana dia menghina saudara dia Muslim lain. Maksud dia kalau sekiranya lebih daripada itu, lebih daripada hina, seperti merampas harta dia, memukul dia, ataupun apatah lagi membunuhnya, ataupun qazaf dia. Qazaf ni maksud tuduhan-tuduhan yang tak sepatutnya dituduh pada dia, maka benda tu lebih dahsyat. Sedangkan kalau memandang hina sekalipun, kan, maka dah kira sebagai dosa besar. Minal kabair. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi dan berkata hadis hasan. Qala wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah
saling berdengki. Wala tanajashu. Ni tanajashu, najish maksud dia kalau macam dalam satu jual beli secara lelong, seorang tu akan letak harga, katalah dia jual telefon tu mula-mula start harga dia dengan 1,000. Lepas tu nanti seorang tu akan kata, okay, saya beli dengan 1,100, orang tu pula 1,200. Seperti mana kita maklum lah dalam bidar kan, dalam lelong. Jadi tanajush kat sini maksud dia jual barang, tapi sebenarnya hak yang up harga ni kawan-kawan dia juga, dia berpakat sama-sama supaya bila ada orang datang ni tengok, kata, weh, barang ni barang mahal ni, jadi dia pun letak harga. Dia pun kata, kawan ni kata 1,300, ini 1,400, tiba dia kata, baiklah 1,500. Bila dia kata 1,500, hak lain semua senyap. Sebab sebenarnya hak lain tadi tu bukan nak beli pun, tapi dia pun dah pakat dengan penjual contohnya. Jadi tiba-tiba dia terkena, kawan ni kata 1,500, okey, hang beli. Dia panggil tanajush. Jadi tanajush ni dia adalah satu bentuk trik ataupun teknik penipuan dalam jual beli. Jadi tak sepatutnya perbuatan ini dibuat sesama orang Islam, sebab kita maksud dia mengenakan seorang Islam. Di sini kita telah mencemari kehormatan saudara kita Islam, tak sepatutnya. Sedangkan kita lagi nak kena nasihat. Nasihat ni maksudnya nakkan kebaikan pada saudara kita Islam. Ini Nabi kata wala tanajashu, wala tabaghadu, dan janganlah saling benci-membenci satu sama lain. Antara cara tidak saling benci-benci ni maksud dia antaranya ialah jangan wujudkan perkara-perkara yang mencetuskan kebencian. Kita pun saja nak bagi provok. Kawan tu dah tahu dah, dia pernah contohnya berpegang pada pendapat sekian-sekian. Kita saja nak provok dia, nak bagi dia tak suka, macam itulah. Jangan wujudkan perkara-perkara yang mencetuskan kebencian. Dan juga maksud dia, dan jangan pula kita membesar-besarkan satu benda yang memang benda tak suka. Jadi menyebabkan orang lain pun nanti akan benci pada saudara kita tadi. Jadi kena cari jalan tutup bagaimana untuk kebencian tadi tu berebak lagi teruk. Wala tadabaru maksud janganlah kamu saling memberi belakang kamu kepada yang lain. Maksudnya jangan saling berpaling lah. Sini kinayah kepada sampai tak bercakap satu sama lain. Tadabur daripada perkataan dubur, maksudnya belakang. Maksud saling berpaling ke belakang. Maksudnya saling tak bercakap satu sama lain kan. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kamu ni menjual atas penjualan saudara kamu yang lain. Janganlah seorang tu dia jual atas jualan saudara dia yang lain. Contohnya kawan tu nak beli barang, dah sepakat dah nak beli dengan harga sekian. Penjual dah setuju. Kami pun dah setuju. Tiba-tiba datang kawan ni, dia kata dia buat isyarat ataupun buat deal dengan belakang dengan penjual tu, kata jual kat aku bagi harga lebih tinggi. Jadi penjual tadi tu boleh jadi sekarang ni teruja lah dengan harga yang baru kan. Jadi terus dia cancelkan jual beli yang awal tadi. Jadi kena pada kawan ni. Saja dia kadang kan. Contohnya kawan tu nak beli kereta. Nak beli kereta ni harga dia dah deal, dah bargain apa semua, setuju dah nak beli dengan harga katalah 5,000 lah. Baik, kawan tu dah setuju nak jual. Bila kawan seorang ni dapat tahu, saja dah dia pergi sailang. Tak apa, kata aku beli ke hang 7,000. Jadi menyebabkan cetus kemarahan dan kebencian sama mereka. Baik. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan khulasah dia kat sini Nabi kata wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu semua hamba-hamba Allah Taala tu bersaudara, dalam keadaan bersaudara. Jadi pertama sekali kita ni bersaudara sebab kita adalah hamba Allah. Dan masa hamba Allah Taala ni kita ada sifat rendah diri dan tunduk semua kerana Allah, takut kerana Allah, memikirkan kita ni akan bertemu Allah Taala, akan dihisap. Itu jadi hamba Allah, jadi patuh pada Allah. Dan kita sama kita sebagai hamba Allah Taala ni bersaudara. Macam adik-beradik. Macam mana kita tak mahu adik kita, abang kita dalam kesusahan, dalam kemudaratan, begitu juga semua orang Islam patutnya kita ada rasa perasaan yang sama. Al-Muslimu akhul Muslim. Orang Islam tu adalah saudara seorang orang Islam. La yadhlimuhu, dia tidak menzalimi dia. Wala yahzuruhu. Kataan yahzuruhu ni
Ana punya naskah ana ada dua kali ulang tadi. Wala yahzuruhu kemudian wala yakhzuruhu. Jadi perkataan yahzuru pertama tak pasti. Tapi kalau ikutkan dalam kitab Dalil Falihin seolah tak ada. Wala yahzuruhu. Kan kemudiannya wala yahqiruhu, dan janganlah seorang tu mentahkir, maksudnya menghina saudara yang lain. Wala yakhzuruhu, dan janganlah dia meninggalkan saudara dia yang lain. Seperti yang kita sebutkan tadi, iaitu meninggalkan kawan kita dalam keadaan kesusahan atau dalam keadaan yang musibah ataupun diserang oleh orang, kita biarkan saja. Dan jangan sepatutnya buat lagu tu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marratin, dan takwa itu di sini Nabi SAW menunjukkan kepada dada dia 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim. Cukuplah dengan seorang itu dengan kejahatan yang dia buat bila mana dia menghina saudara dia muslim. Kulul muslimin ala muslimin haramun. Setiap orang Islam tu, kata orang Islam itu ada kehormatan yang haram hukum dia, iaitu darahnya dan hartanya dan juga maruah dirinya. Hadis ini riwayat Muslim. Qala, kemudian Imam An-Nawawi sini sebut sini an-najashu an yazida fi thamani sil'atin yunada 'alaiha fi suqi wa nahwi wa la raghbata lahu fi shira'iha bal yaqsidu an yaghurra ghairahu fa hadha haramun. Yang kita sebutkan tadi, maksud najash, Nabi Imam Nawawi kata bahawa dia menambahkan harga satu barangan itu yang mana disebutkan, di-announcekan, disebutkanlah kan, buat announcement kan padanya di pasaran ataupun seperti di pasaran, di pasar ataupun sepertinya, sedangkan dia tidak minat pun nak beli barang tersebut, tetapi disebutkan harga tersebut semata-mata kerana untuk memperdayakan orang lain, kan? Maka perkara ini adalah haram. Wa tadabur pula, at-tadabur an yu'rida 'anil insani wa yahjurahu wa yaj'alahu kasyai'il ladhi wara'a dhahri wa duburi. Dan tadabur pula maksud dia bila mana dia berpaling daripada seorang manusia tu ataupun seseorang itu, dan dia tak bercakap dengan dia, dan dia menjadikan dia seolah-olah sesuatu yang berada di belakang badannya. Macam belakang badan kita tak sedar kan, buat takhiran. Boykotlah senang kita boykot kawan tu. Nampak tak? Baik. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang daripada kamu sehinggalah dia mencintai bagi saudaranya barang yang dicintai untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Ini para ulama mengatakan la yu'minu sini maksud dia tidak sampai betul-betul darjat kesempurnaan iman. Maksud dia iman tu ternafi kan dengan kesempurnaannya, sehinggalah seseorang tu suka untuk saudara dia apa yang disuka untuk diri dia. Kalau kita suka kita dilayan dengan baik, kan, dicakap dengan lemah lembut, begitulah kita suka untuk buat pada saudara kita. Kita tak suka orang cakap kasar dengan kita tak suka orang mengumpat kita jangan umpat orang. Kita jangan cakap kasar dengan orang. Kalau kita suka kalau orang tu kita desak ada tangan-tangan saudara kita yang datang menolong, memudahkan urusan, kita buat begitu juga pada saudara kita yang dalam kesusahan bagi memudahkan urusan mereka. Kita suka kalau kita pergi ke satu jabatan macam satu pejabat, orang bercakap memudahkan urusan kita, bukan buat susah-susah. Begitulah kita senangkan urusan orang. Macam itulah senang kias dia. So di mana kita suka benda tu kita buat pada orang, kita suka juga benda tu kita buat pada orang. Itu tanda kesempurnaan iman. Qala wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana mazluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu. Rawahu al-Bukhari. Daripada Sayyidina Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudara kamu yang zalim dan saudara kamu yang dizalimi. Maka berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, aku membantunya sekiranya dia dizalimi. Tetapi apakah kau lihat sekiranya dia seorang yang zalim? Bagaimana aku nak bantu dia? Maksud apakah makna untuk bantu orang yang zalim ni? Saudara kamu Islam tapi dia zalim, macam nak bantu dia? Nabi SAW kata, halang dia
sekat dia ataupun halang dia daripada kezaliman, maka perkara tersebut adalah membantunya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, hadis ni sangat cantik sangat pada makna dia. Kan? Untuk kita amalkan. Sebab memanglah kita sebagai manusia fitrah yang baik, kita tak suka kezaliman. Kita tak suka kezaliman. Tapi ada satu benda yang halus kat sini ataupun satu neraca yang sangat perlu ditimbang dengan baik, iaitu begitu juga kita tak suka kezaliman, sepatutnya kita tak suka kezaliman tu berada pada saudara kita yang patutnya kita sayang pada dia. Tapi kita takut kita lihat satu kezaliman pada diri saudara kita, kita membenci bukan kezaliman tu saja, tapi menciri dengan orang yang zalim tadi tu. Dan sedangkan kalau sekiranya dia seorang mukmin, kita patut rasa kesian pada dia. Kesian pada dia kerana dia sebenarnya terjerumus dalam satu lembah kemaksiatan yang besar ataupun kejahatan yang besar, itu kezaliman. Jadi sepatutnya kita fikir bagaimana untuk membantu dia supaya dia tinggalkan kezaliman tersebut. Jadi sebab itu Nabi SAW kata, bantu saudara kamu yang zalim dan juga yang dizalimi. Yang mazlum, yang dizalimi itu jelas kita cuba bantu sedaya upaya, tapi yang dizalimi itu maksudnya kita cuba sampaikan kepada dia perkara-perkara yang boleh dia sedar, perkara yang dia buat tu adalah zalim dan dia tinggalkan dia ataupun sekian-sekian. Macam itulah maksudnya. Baik. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, hak orang Islam kata orang Islam itu 5: membalas salam. Yang ini maksudnya kalau saudara kita bagi salam, Assalamualaikum, wajib kita kata Waalaikumsalam. Hukum dia fardu kifayah. Fardu kifayah di sini maksudnya dalam satu grup ramai, bukanlah semua wajib bagi jawab salam, tetapi memadai seorang dalam pada jemaah tersebut jawab salam untuk pihak yang lain. Wa iyadatul marid, dan juga ziarah orang yang sakit. Maksudnya kalau ada saudara kita se-Islam sakit, tak boleh kita biarkan saja dia dalam keadaan tersebut. Maka sepatutnya kita pergi ziarah dia dan tengok apa keperluan-keperluan yang perlu supaya kita dapat bantu dia. Wa tiba'ul janaiz, dan juga mengikut jenazah-jenazah. Bila saudara kita meninggal, dan jadi kita ikut jenazah dia, menghormati dia sampai ke tanah kubur dia. Wa ijabatu da'wah, dan juga menyahut undangan, menyambut undangan, terutamanya dalam walimatul arus kan, dalam kenduri kahwin, hukumnya wajib kalau sekiranya dijemput kita, wajib datang. Wa tashmitul atis, dan juga tashmit orang yang bersin. Kalau saudara kita bersin, dia kata alhamdulillah, maka wajib kita kata yarhamkallah, yarhamkallah. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، فإذا مات فاتبعه. Dalam riwayat Muslim pula yang bermaksud hak orang Islam kata orang Islam tu 6 perkara. Sekiranya kamu bertemu dengan dia, maka bagi salam kepada dia. Dan sekiranya dia menjemput kamu dan ajak kamu pergi ke rumah dia ataupun ke kenduri, maka jawab jemputan tersebut, jawab perlawanan tersebut. Sekiranya dia minta nasihat pada kamu, maka nasihati dia. Maksudnya kalau sekiranya minta nasihat ataupun istisyarah, minta pendapat macam perkara ni, jangan kita tak bagi nasihat untuk kebaikan yang dia perlukan tadi tu. Kita tak boleh kata ikut hang lah, nak buat apa buat lah, macam tu lah. Tak patutnya, nasihati dia kan, supaya dia dapat kebaikan yang diharapkan. Wa idza atasa, dan sekiranya dia bersin kemudian dia memuji Allah Taala dengan kata alhamdulillah, fashammithu, maka kita kata yarhamkallah, yarhamkallah. Sekiranya dia sakit, maka ziarah dia, fa'udhu, ini ayadah, dan maka ziarah dia. Wa idza mata fattabi'hu, sekiranya dia wafat meninggal, maka ikuti jenazah dia ke kubur. قال وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7
أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثير الحمر وعن قص وعن القص وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، متفق عليه. وفي رواية وإنشاد الضالة في السبع الأول في السبع الأول في سبع الأول. Baik. Kemudian Imam Nawawi terangkan sini kata wal mayathir biya'in musannatin min tahtu qabla al-alif wa tha'in muthallathatin ba'daha hiya jam'u mitharatin wa hiya shay'un yutakhadhu min haririn wa yuhsha qutnan aw ghayrahu wa yuj'alu fi as-sarji wa kuril ba'iri yajlisu alayhi ar-rakib والقص بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين وإنشاد ضلة تعريفها. Daripada Sayyidina Abu Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami dengan 7 perkara dan melarang kami ataupun menegah kami daripada 7 perkara yang lain pula. Nabi SAW memerintahkan kami untuk menziarahi orang sakit, menziarahi saudara yang sakit, dan juga mengikuti jenazah ke kubur, dan juga tasmid orang yang bersin, ini kata yarhamkallah, juga menunaikan permintaan orang yang bersumpah. Kalau seorang tu kata wallahi, kan, contohnya wallahil azim, dia kata tolonglah buat sekian ni ataupun tolong buat sekian ni, sekali benda tu sekiranya perkara yang elok, bukan perkara maksiat, maka laksanakan untuk tunaikan ibra'il muqsim, sebab dia telah bersumpah dengan nama Allah dan setakat mampu. Wa nasril mazlum, dan juga membantu orang dizalimi. Wa ijabati da'i, dan juga menyahut pelawaan ataupun jemputan orang. Wa ifsya'is salam, dan juga menyebarkan salam, dan Nabi SAW melarang kami daripada cincin-cincin, ataupun terangan di sini takhatum bizahab, pakai cincin daripada emas. Adapun pakai cincin daripada perak, hukumnya sunat bagi orang lelaki, kan, sunat pakai cincin perak ikut sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW melarang juga minum dengan bekas perak. Maka emas pun lagi haram, perak pun haram, emas lebih haram. Wa anil mayathiril humri, dan daripada mayathir. Mayathir sini jamak perkataan mitharah, seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi pada akhir hadis ni. Dia kata iaitu sesuatu yang dia buat daripada kain sutera, kemudiannya diletakkan, diisikan pada kain tersebut, macam kapas dan sepertinya, macam menjadikan bantal tempat duduk, kemudian diletakkan di atas pelana kuda, tempat letak kuda tu, ataupun unta untuk naik atasnya. Jadi Nabi SAW larang sebab dia macam pertama buat daripada sutera lah secara khususnya. Dan kemudian daripada qassi, dan qassi pula maksud dia pakaian yang juga dibuat daripada sutera, dan juga daripada jenis cotton juga yang dicampur. Yang ni dalam mazhab Syafi'i kita sekiranya sutera lebih. Adapun sekiranya sutera tadi tu lebih sikit, kadar sikit daripada macam cotton ataupun kapas yang lain, maka hukumnya jaiz, hukumnya harus. Kemudiannya Nabi SAW melarang daripada memakai sutera wa istabrak, ni jenis semua kain-kain sutera, wa dibaj pun jenis kain sutera. Nama-nama ni semua adalah dia punya level-level sutera dia. Baik. Dan Nabi SAW dalam riwayat lain ada tambahan wa insyadil dhalati, dan juga Nabi SAW menyuruh kita untuk yang ni termasuk dari perintah untuk bagi tahu pada orang kalau sekiranya ada barang yang dijumpai, barang hilang yang dijumpai. Insyadil dhalah, dhalah barang hilang,
Insyad maksud dia kita mengiklankan beritahu kepada orang. Dan dia kata wa fi sab'il awal, pada 7 perkara yang awal tadi yang Nabi SAW perintahkan. Ada riwayat tambahan. Baik. Bab yang seterusnya insya-Allah. Babu satri auratil muslimina wan nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin. Bab pada menyatakan menutup aurat, maksudnya menutup perkara-perkara yang aib orang-orang Islam. Maksudnya tutup keaiban kekurangan yang ada pada orang Islam, orang saudara-saudara Islam, dan juga menegah daripada menyebar-nyebarkannya tanpa ada darurat, keperluan. Nanti di sana ada beberapa perkara yang terpaksa untuk sebut dibenarkan. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang suka untuk tersebarnya kejahatan-kejahatan ataupun perkara yang keji, fahisyah, benda yang lucah, tak elok, ya, daripada orang-orang beriman, perkara tersebut aib dan juga sifat yang tak elok pada orang beriman, maka bagi mereka ni azab yang pedih di dunia dan hari akhirat. Dan di dunia Allah Ta'ala turunkan musibah, wabak dan sebagainya. Akhirat, na'udzubillah, hukum Allah Ta'ala seperti azab di dalam tu. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdun 'abdan fi dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba itu menutup aib saudara hamba yang lain di dunia, melainkan Allah Subhanahu taala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Qala wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaihi. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap daripada umat aku akan dimaafkan Allah Taala kecuali al-mujahirin. Mujahirin isim fa'il, jamak daripada fi'il jahara yujahiru, daripada perkataan jahrun, maksud dia kalau suara jahara bi sautihi, dia menjaharkan suara dia, maksud dia cakap dengan suara yang kuat bagi orang dengar. Tapi mujahir maksudnya orang tu bagi orang, maksudnya dia orang buat satu perbuatan yang bagi orang tahu. Buat satu perbuatan yang jelas-jelas sampai orang lain beritahu apa yang dia buat. Itu mujahir. Nabi SAW kata, setiap kali umat aku akan dimaafkan Allah Ta'ala. Melainkan orang yang mujahir. Orang yang buat perbuatan yang jahat, terang-terang sampai orang lain semua tahu dia buat. Kemudian Nabi SAW sebut, wa inna minal mujaharati, sesungguhnya dikira juga daripada perbuatan yang mujaharah, perbuatan jahat yang dibuat secara terang-terang itu, yang tu seorang itu membuat satu amalan, itu buat satu dosa pada waktu malam. Pada waktu malam, maksudnya orang tak tahu perbuatan tersebut. Tak siapa pun tahu, buat seorang-seorang. Tapi kemudian dia kata, kemudian dia pada waktu pagi, Allah SWT dah tutup aib dia. Sifat Allah Ta'ala as-sattar. Allah Ta'ala dah satarahu. Telah pun tutup aib. Tak siapa pun tahu dosa yang dia buat ni. Tiba dia pergi kata, ya fulan, dia cerita ke kawannya. Wahai fulan, dia cerita pada orang lain. Dia kata, pada malam tadi, semalam, dia kata, aku buat sekian-sekian. Dia cerita dosa-dosa dia. Apa yang dia buat dosa tadi. Maka Allah Ta'ala, waqad bata. Maka sedangkan malam tersebut, Allah Ta'ala telah tutup. Tuhannya telah tutup aib tersebut. Maka pada waktu pagi, dia pergi singkap apa yang Allah Ta'ala. Singkap sitar Allah. Yang ni, hijab Allah Ta'ala yang tutup pada diri dia. Muttafaqun alaih. Jadi dosa yang kata besar dosa ni, kan, dosa pergi cerita pada orang, apatah lagi buat terang-terang, dan apatah lagi zaman sekarang ni siap post dekat Facebook ke, kan, dekat media sosial. Sebab bila tersebarnya kejahatan, maka dia boleh jadi sunnah sayyi'ah pula. Orang yang tak tahu asal dia, seorang tu tak tahu tentang sedih dosa ni, bila tengok
ataupun dapat tahu ada perbuatan macam ni, dan lama dia pun belajar. Dia boleh buat pula. Jadi akhirnya tersebar kejahatan. Ini kata tersebar kejahatan. Maka tak pasal-pasal silap-silap boleh jadi dia dapat sunnah sayyi'ah, iaitu dosa jariah. Dosa yang berterusan sampailah hingga orang yang sampai bila-bila orang buat. Kan? Orang buat. Di mana dalam hadis kan, man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamati la yanqusu min awzarihim syai'un. Barang siapa yang buat satu contoh yang jahat, maka ke atas dia dosa dia dan dosa orang nak ikut tak. Dan sampailah hari kiamat tidak akan dikurangi sedikit pun dosa yang dia buat. Na'udzubillah. Jadi boleh jadi kalau seorang tu buat silap, buat dosa, tapi antara dia Allah Ta'ala saja yang mengetahui, kemudiannya dia bertaubat, Allah Ta'ala maha penerima taubat. Dan dia tak suka benda tu sebar. Jadi orang lain pun tak tahu. Lebih baik keadaan tersebut. Dan walaupun sebaik-baiknya, yang paling sempurna adalah takwa dalam keadaan yang sir wa ala niyatan. Dalam keadaan dalam keadaan kita bersama orang ataupun kita bersendirian. Qala wa anhu radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadd wa la yutharrib 'alayha thumma in zanat falyajlidha al-hadd wa la yutharrib 'alayha thumma in zanat thalithata falyabi'ha walau bihabdin min sya'r muttafaqun alaih. At-tathrib at-tawbikh. Baik, daripada Sayyidina Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, sekiranya seorang hamba perempuan tu berzina, maka telah jelas-jelas zina dia, maksud dia kalau sekiranya zina tadi tu memang telah ada buktinya, seperti ada saksi ataupun ada pengakuan daripada dia, seperti mana kita tahu dah proceeding untuk mensabitkan hukum zina kan. Maka kalau telah jelas zina dia, maka hendaklah dia tu disebat dengan hukum hudud. Kan dalam Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka sebatlah dia, kan, pukul dia. Wala yutharrib 'alaiha. Tapi jangan dimarah-marah dia lepas tu. Lepas tu janganlah dimarah-marah dia dan maki-maki dia, semua jangan. Dan dia dah kena hukum dah. Kemudiannya sekiranya dia berzina kali kedua pula, kan, maka pukullah dia, sebatlah dia dengan hudud tadi. Tapi kat sini kalau hamba dia tak jadi 100 kali sebatan kan, dia jadi 50, sebab setiap hamba hukuman dia separuh daripada hur, daripada orang yang merdeka. Maka sebatlah dia lagi sekali hukum hudud tersebut. Kemudian janganlah marah dia dah, janganlah maki dia apa semua. Kemudian sekiranya dia berzina kali yang ketiga, maka hendaklah dia tu dijual. Maksudnya hamba tadi tu tak payah lagi dah jadi hamba dia. Dan hendaklah jual walaupun dengan satu tali yang dibuat daripada bulu binatang sekalipun. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dia janganlah dia ada di dalam rumah dia sebagai hamba dia, sebab dia telah buat kejahatan berkali-kali ulang kali. Baik. Qala wa anhu radhiyallahu anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba. Qala idribuhu. Qala Abu Hurairah fa minna ad-daribu bi yadihi wad-daribu bi na'lihi wad-daribu bi thawbihi. Falamma sarafa qala ba'dul qaumi akhzaka Allah. Qala la taqulu hakadha. La tu'inu alaihi syaitan. Rawahu al-Bukhari. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga telah berkata, telah dibawa pada Nabi SAW tu seorang lelaki yang dia telah minum arak, dan telah sabit bahawa dia telah minum arak. Maka Nabi SAW kata pukul dia. Ini hukum had lah, hukum hudud bab minum arak. Kemudian dia berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, maka ada di kalangan kami yang pukul dengan tangan, ada di kalangan kami yang memukul dengan kasut dia, ada di kalangan kami yang pukul dengan baju dia. Dan apabila dia telah pergi meninggalkan tempat tersebut, maka tengah berkata sebahagian pada orang, ada orang yang kata akhzakallah, Allah Ta'ala menghina kamu. Ini daripada perkataan khizyun ni penghinaan, Allah Ta'ala menghina kamu. Maka Nabi SAW kata, jangan kamu semua berkata seperti ini, jangan bantu syaitan ke atas dia, jangan tolong syaitan ke atas dia. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dia sepatutnya bagi lagi
sandaran galakan untuk dia bersemangat untuk bertaubat dan juga meninggalkan perbuatan dosa dia tadi, bukan dengan menghina dia sehinggakan dia rasa aku tak ada tempat di kalangan orang Islam, biar aku jadi jahat terus lah macam tu. Kan? Jadi syaitan pun memang sukalah, memang tu yang syaitan nak. Bagi dia rasa dia tak ada harapan untuk bertaubat, tu jadi baik. Qala babu qada'i hawaijil muslimin. Bab pada menyatakan menunaikan hajat-hajat, jadi keperluan-keperluan orang-orang Islam, keperluan ataupun hajat keperluan lah kan, keperluan orang Islam. An qala wa an ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud orang Islam itu saudara orang Islam. Saudara orang Islam. Dia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya. Ini serahkannya pada musuh. Dan barang siapa yang dia berada pada hajat saudara dia, maksudnya siapa yang dia sedang membantu hajat saudara dia, keperluan saudara dia, maka Allah Ta'ala dalam hajatnya, maksudnya Allah Ta'ala membantu dia bila menunaikan hajatnya, keperluannya. Dan barang siapa yang melepaskan daripada saudara dia satu kesulitan, kesusahan, dan bantu saudara dia sehinggalah saudara tadi tu ada satu kesulitan, kesusahan tu dapat dilepaskan, dapat ditunaikan, maka Allah SWT akan melepaskan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya Muslim, maka Allah Ta'ala akan tutup aib dia pada hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini telah pun disebutkan pada bab yang lepas. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang melepaskan daripada seorang saudara muslim, orang mukmin itu satu kesusahan dan satu kesulitan daripada kesulitan dunia, kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan atau menolong dia, melepaskan dia, bagi dia satu kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan, barang siapa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang menyenangkan, memudahkan orang yang susah, maka Allah Ta'ala akan memudahkan bagi dia di dunia dan akhirat. Ini antara maksud dia kat sini, kalau sekiranya seorang tu dia ada kesusahan, kemiskinan, kefakiran, ada hajat tapi tak ada makanan apa semua, jadi kawan tu bagi pinjam duit, kata tak apa, ambil duit. Kemudian dia susah nak bayar, dia kata tak apa, bagi tempoh. Kemudian dia dapat bayar sikit-sikit, kemudian dia kata tak apalah, yang baki tu halal. Ni ada hadisnya. Kan hadis seperti itu. Kemudiannya Allah SWT berkata pada orang seperti ini pada hari kiamat, dia kata kami lebih layak untuk berakhlak ataupun lebih layak untuk buat seperti itu kepada dia. Maksudnya Allah Ta'ala pun kata tak apa, dosa-dosa dia Allah tak kisah, ampunkan. Sebab dulu dia senangkan orang. Nampak tak? Itu antara makna dia lah. Waman yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang susah, maka Allah Ta'ala akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Nampak? Kehidupan di dunia pun dapat kesenangan, di akhirat apatah lagi kan. Dan barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, dan saya Allah SWT akan tutup aib dia di dunia dan akhirat. Nampak tak? Jadi kita kalau tak mau kita pun terdedah aib kita semua, kita jangan dedahkan aib orang.
Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah tu berada dalam pertolongan seorang hamba selagi mana hamba itu dalam pertolongan saudaranya. Kita nak urusan kita mudahkan orang, kita mudahkan urusan orang. Kita nakkan bantuan Allah Ta'ala, kita bantu orang. Barang siapa yang berjalan satu jalan, yang dia mencari pada jalan tersebut akan satu ilmu, maka nescaya Allah SWT akan memudahkan baginda satu jalan ke syurga. Dan barang siapa, dan tidaklah berhimpun satu kaum, satu kumpulan manusia, satu kumpulan orang pada salah satu daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid, yang mana mereka ni bertilawah membaca kitabullah, baca Quran, dan saling mempelajari di antara mereka akan Al-Quran, melainkan turun ke atas mereka tu ketenangan, sakinah, dan mereka tu diliputi dengan rahmat, dan para malaikat mengepung mereka, hafat bihum malaikat, mereka buat lingkung pada mereka, mengepung mereka. Dan Allah SWT sendiri akan menyebut mereka tu kepada siapa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala sebut nama-nama hamba dia yang sentiasa berzikir di Allah Ta'ala tu di sisi para malaikat. Dan barang siapa yang melambat-lambatkan dengannya amalannya, siapa ni amalannya melambat-lambatkannya, maka sekali-sekali tidak akan mencepatkan dia nasabnya. Riwayat Muslim. Qala babu syafa'ah. Bab yang menyatakan tentang syafa'ah. Asal syafa'ah kat sini maksudnya kita tolong seorang saudara kita tu untuk dia dapat kelepasan ataupun kesenangan pada pihak seseorang lain. Contohnya dia ada satu kesusahan, dia nak minta tolong orang tu tak kenal dia, jadi mungkin susah, jadi kita tolong syafaat dia lah kan, bantu dia. Baik, qala Allah Ta'ala, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Firman Allah SWT yang bermaksud, barang siapa yang mensyafaatkan satu syafaat yang baik, maka sesungguhnya dia dapat bahagian daripadanya. Dia sendiri akan dapat pertolongan syafaat tersebut nanti di sisi dia. Qala wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasa'ihi faqala ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma ahabba wa fi riwayatin ma syaa, muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ada seorang yang menuntut hajat, seorang tu berhajat yang menuntut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghadap orang-orang yang duduk bersama Nabi SAW, ini di kalangan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW kata kepada mereka, syafaatlah kamu semua, dan secara kamu semua akan mendapat ganjaran Allah Ta'ala, dan Allah SWT wa yaqdi Allahu ala lisan nabiyhi mahabbah, dan Allah Ta'ala akan menunaikan di atas lisan nabinya dengan doa Nabi SAW itu apa yang dia suka, wa fi riwayatin masya, apa yang saja dia kendaki. Maksud dia Nabi SAW buka satu peluang yang besar sangat. Nabi SAW bila seorang tu ada hajat, ada sesuatu, Nabi SAW buka peluang, siapa nak bantu, syafaatlah, kan? Maksudnya bagilah bantuannya, misalnya kamu akan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Kemudiannya dengan berkat syafaat tadi, kalau kamu tunaikan, sebab Nabi SAW sebenarnya nak tunai, tapi Nabi buka peluang tu, siapa yang nak bantu saudara ni. Jadi antara peluangnya Nabi kata Allah SWT akan tunaikan apa yang disuka dengan lisan Nabi-Nya. Nampak? Kerana dapat syafaat Nabi SAW. Baik. Qala wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qissati Barirata wa zawjiha qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law raja'tihi qalat ya Rasulullah ta'muruni, qala innama ashfa'u, qalat la hajata li fihi, rawahu al-Bukhari. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis yang panjang asal dia daripada kisah Barirah dan juga suaminya, yakni Mughith. Suami Barirah namanya Mughith. Nabi SAW kata kepada Barirah, dia kata, kalaulah kau rujuk balik kepada Mughith. Sebenarnya Barirah kata, wahai Rasulullah, apakah kau perintahkan aku? Tapi Rasul kata, tak, aku hanya syafaat saja.
Maksudnya nak tolonglah kan syafaat untuk murid tadi. Tapi Barirah kata, tak, aku tak perlukan apa-apa. Tak nak apa-apa kat dia. Jadi kisah Barirah ni, asal dia adalah hamba pada satu kaum. Dia adalah satu hamba kepada satu kaum, Barirah ni. Barirah ni ada banyak juga kebaikan yang dia buat. Kemudiannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha satu hari beli kan, kumpul-kumpul duit, kemudiannya beli Barirah ni daripada tuan asalnya untuk dia bebaskan Barirah ni. Bila mana tuan asal Barirah ni dapat tahu bahawa Sayyidatina Aisyah nak beli untuk bebaskan, bukan untuk pakai tapi untuk bebaskan. Jadi tuan mereka kata, tuan pada Barirah ni kata, boleh dengan syarat walak nanti kepada kami. Seperti mana kita maklum, kalau seorang tu membebaskan hamba, maka hamba yang telah dibebaskan tadi tu akan jadi maula kepada fulan. Maula ni macam satu gelaran nama lah kan. Macam dia akan jadi macam laqab dia tu akan dapat, dia ni dulu adalah asalnya hamba kepada si fulan contohnya. Kemudiannya dalam masalah miras sekalipun, kalau sekiranya hamba tu tadi tak ada ahli keluarga yang mewarisi, jadi maula tadi akan waris harta si hamba yang pernah dibebaskan. Jadi tuan kepada Barirah ni, dia buat syarat macam tu dekat Sayyidatina Aisyah. Dia kata nak beli boleh, tapi nanti walak dia kepada kami. Jadi Nabi SAW kemudiannya agak marah, dan Nabi SAW khutbah, Nabi kata, ma balu qaumin, kenapa ada satu setengah kaum tu mereka buat syarat, dia kata yang tiada syarat tu dalam kitab dengan sunnah Nabi SAW kan. Dan kemudian Nabi kata, dan syarat yang tiada dalam kitab dengan sunnah maka terbatal walau mi'at syartin, walaupun 100 syarat. Nabi kata al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasabi la yuba'u wa la yuhab. Sebab walak ni dia adalah seperti nasab, salah satu daripada bahagian nasab. Dia tidak boleh dijual dan tidak boleh dibeli. Dan siapa yang memerdekakan hamba, maka dialah yang dapat walak tersebut. Baik. Jadi kemudiannya Sayyidatina Aisyah pun membebaskan Barirah. Dan Barirah ni masa dia hamba, dia ada suami. Nama suami dia Mughith. Jadi bila seorang hamba perempuan bebas, sedangkan suami dia masih lagi status hamba, ada perempuan ni diberi hak untuk sama ada teruskan dia tu sebagai isteri kepada suami dia yang sekarang ni telah hamba, ataupun untuk berpisah. Jadi Barirah ni memilih untuk berpisah daripada Mughith. Sebab tu hak dia sekarang dia jadi bebas, sedangkan Mughith tu hamba. Tetapi Mughith ni dia sayang sangat dekat si Barirah, dan dia menangis. Dia menangis sampai dia kata, aku tak mau pisah dengan Barirah semua. Jadi masa tu dah Nabi SAW syafaat. Nabi kata, kalaulah kamu rujuk balik. Kan dia mula dia pilih untuk berpisah. Kemudian Mughith datang, dia kata dia sayangkan Barirah, dia tak mau dia nak teruskan. Dan Barirah tu sebagai isteri dia. Tapi kemudian Nabi SAW kata, lau raja'tihi, kalau kamulah rujuk pada dia. Dan ketika itulah Barirah tanya, apakah kau, wahai Rasulullah, kau perintahkan untuk rujuk ni? Tapi Nabi kata tak, syafaat saja, kan nak tolong. Tapi Barirah memang buat satu keputusan yang tegas lah. Dia kata, la hajata li fihi, kan. Aku tak ada hajat untuk bersama dengan dia. Kemudian dia terpaksa cerai. Sebab tu hukum. Nabi hanya mampu untuk syafaat. Nabi sendiri pun hanya mampu untuk syafaat saja. Kemudiannya ketika Barirah tu pergi, Mughith ni kan dia cuba ikut pujuk dia belakang, kadang-kadang menangis tak bisa kisah. Kemudian Nabi SAW kata dekat para sahabat, dia kata cuba tengok, dia kata ajib dengan sayangnya Mughith kepada Barirah, dan tak suka ni Barirah kepada Mughith. Itu kisah dia. Baik. Saya baca lagi atau berhenti sini, Asatizah? Ada 3 minit lagi boleh kot, no? Kita baca satu bab lagi. InsyaAllah boleh. Baik. Qala babul islahi bainan nas. Bab pada menyatakan islah maksudnya mendamaikan, memperelokkan di antara orang. Bagi orang berdamai, kalau ada perbalahan, kita islah, perelokkan. Dan juga perbaiki, dan juga berdamaikan.
Qala Allah Ta'ala la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa qala ta'ala was-sulhu khair. Wa qala ta'ala fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Firman Allah SWT yang maksud tiada kebaikan daripada banyak bisikan-bisikan kamu. Maksudnya bisik-bisik ni benda yang tak elok. Tak ada banyak baiknya. Melainkan dikata berbisik untuk memerintahkan dengan satu sedekah ataupun satu kebaikan, perintah satu kebaikan ataupun bisikan yang sebabkan untuk mengislahkan di antara orang. Maksudnya nak mendamaikan antara orang. Dan firman Allah Ta'ala wasulhu khair, dan perdamaian tu adalah benda yang baik. Dan firman Allah SWT fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah SWT dan memperdamaikanlah di antara diri kamu. Dan maksudnya berbaik-baik dan berdamaikanlah sesama kamu. Dan firman Allah SWT innamal mu'minuna ikhwatun, hanya sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara, fa'aslihu baina akhawaykum. Hanya sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kamu. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu baina ithnaini sadaqatun wa yu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alayha aw yarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqatun wa tumiyatul adha 'ani tariqi sadaqatun muttafaqun 'alayh. Wa ma'na ya'dilu bainahuma yuslihu bainahuma bil 'adli. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata dalam sabda Rasulullah SAW, setiap sendi-sendi daripada orang manusia itu ke atasnya, maksudnya ada sedekah yang wajib ke atasnya pada setiap hari matahari terbit. Setiap hari matahari terbit, maka setiap sendi kita ni yang ada dalam riwayat hadis 360 sendi ni, setiap dia ada kewajipan untuk tunaikan sedekahnya. Kemudian Nabi kata ya'dilu bainal itsnaini sadaqah. Dua orang tu beradil di antara dua orang beradil itu adalah sedekah. Di mana Imam An-Nawawi pada akhir hadis ni syarahkan, dia kata ya'dilu bainahuma, maksud dia yuslihu bainahuma bil adli. Maksudnya mendamaikan kedua orang yang bersengketa tu dengan adil, itu adalah sedekah. Kita tolong orang yang bergaduh apa semua, bagi dia baik balik dengan cara adil, itu adalah satu sedekah dia. Salah satu sedekah untuk tunaikan sendi kita punya nikmat ni. Dan seorang itu menolong seorang lelaki pada tunggangannya, maka tolong angkat dia, letak atas tunggangannya. Gambar dia naik kuda, naik unta terutama dia tinggi, nak naik tu kerana susah, tapi kita tolong angkat dia sampai dia boleh duduk atas unta dia. Au yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah, ataupun tak tolong angkat dia, angkat barangnya buah atas unta dia pun sedekah. Nah, hari ni kalau ada kawan kita kuatlah dia sakit kaki apa semua, kita tolong dia nak masuk kereta, tolong dia angkat bawa masuk kereta, tu pun sedekah. Tolong angkat barang dia masuk dalam bonet, tu sedekah. Wa kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimah yang baik, cakap yang elok-elok tu, apatah lagi kata-kata yang memberi pengajaran, hikmah-hikmah, kata-kata yang menginsafkan, tu sedekah. Setiap langkah yang kita jalan ke solat, sedekah. Dan kita membuang benda yang mengganggu, yang tak elok. Mengganggu ni sama ada kayu, duri, bangkai binatang, bangkai kucing, ataupun najis kotor. Kat jalan buang, tu semua adalah sedekah. Hadis muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim. Qala wa an ummi Kulthum binti Uqbah ibni Abi Mu'ayth radhiyallahu ta'ala anha قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. Daripada Sayyidatuna Ummu Kulthum bin Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu ta'ala anha. Subhanallah. Ayah dia, kita pun maklumkan Uqbah bin Abi Mu'ayth ni ashqan nas, sejahat-jahat antara sejahat-jahat manusia pada zaman Nabi SAW. Apa benda yang dia tak buat ke Rasulullah SAW? Uqbah bin Abi Mu'ayth.
Tapi subhanallah, Allah Ta'ala keluarkan daripada zuriatnya kan seorang sahabat perempuan Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Baik. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud bukanlah pembohong itu dikira kan, bukanlah kira sebagai pembohong tu orang yang mendamaikan di antara orang. Nampak tak? Maka dia membuatkan kebaikan ataupun dia kata kan maka adalah kebaikan. Kalau macam dua saudara kita bersengketa, lepas tu dia cakap benda yang elok tentang saudara dia ni dan dia cakap benda yang elok tentang saudara ni supaya mereka berdamai balik. Jadi walaupun benda yang dia buat tu dia jadi bohong tapi tak dikira sebagai bohong. Dalam tambahan riwayat Muslim berkata dan aku tidaklah mendengarnya bahawa Nabi SAW ni memberi rukhsah, memberi kelonggaran pada sesuatu dengan apa yang manusia bercakap, melainkan maksudnya orang bercakap secara bohong ni melainkan pada 3 perkara, iaitu peperangan dan juga memberdamaikan antara orang dan bicara seorang lelaki tu kepada isteri dia ataupun bicara perempuan tu isteri tu kepada lelaki dia. Ini maksud dia kalau sebab-sebab suami isteri tu berkata benda tu untuk menenangkan, untuk macam kan benda tu walaupun dalam bentuk kurang jujur tapi benda tu untuk menjaga hubungan suami isteri yang baik kan, maka tak dikira sebagai bohong. Nampak tak? Contohnya isteri kita tanya, dia kata teruk ke dia kena muka dia ada macam ni, dia kata dah elok dia kata tak ada masalah. Sebab dia kalau cakap ni kawan kecil hati kan, jadi bakal elok. Contohnya lah. Baik, kita berhenti sini dulu kok noh. Ada lagi 2 hadis tapi panjang. InsyaAllah boleh Ustaz. Allah. Jadi anda mohon maaf sekiranya sana ada kekurangan, sekasar bahasa, salah silap yang baik pada Allah Subhanahu Taala, yang baik daripada Allah Subhanahu Taala. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikum wa husnul dhannikum bi al-abil faqir hadha. Nas'alullah Subhanahu Taala an yanfa'ana bima qara'na wa an yamunna alaina mahabbata rasulih wa an yuwaffiqana li ittiba'i sunnatihi zahiran wa batinan wa yataqabbal minna wa minkum jami'an. Amin. Amin. Ramadan Karim Ustaz. Allah la tansau akhaka hadha fi salih du'aikum. Jangan lupa amin. Allahumma amin. Kita semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.